Hello Malaysia, terima kasih kerana menonton video ini. Sebelum kita mulakan video terbaru dari channel ini, anda dibenarkan untuk menekan butang like, menekan butang share, tekan butang subscribe untuk mendapatkan info-info terkini di dalam channel ini. Anda juga dibenarkan untuk tinggalkan komen anda kerana setiap daripada komen anda amatlah kami hargai. Terima kasih, selamat menonton. Saya nak beritahu bezanya Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, dia ada satu beza yang kita nak kena tahu. Beza ni apa? Kita ni Barisan Nasional bergaduh dengan Pakatan Harapan berapa lama? Tetapi apabila kita bergabung untuk membina negara, kita tolak semua cerita pasal politik kerana kita nak menentukan bahawa negara ini jangan jadi mangsa politik kita. Itu kita buat. Tapi bukan puak-puak kat sana. Kita dah bagi dia kuasa 22 bulan dah jadi Sheraton move. Kerja dia bukan nak membangun negara, kerja dia nak jatuhkan kerajaan. Itu saja kerja dia. Tuan-tuan, belum apa-apa mereka dah kempen bahawa kerajaan yang kita bina dengan Barisan Nasional Pakatan Harapan ini Ogos dia nak turunkan. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, sebenarnya ini semua cerita katut. Ada 148 ahli parlimen, ada akta lompat parti. Macam mana kau boleh tipu orang kampung? Kita nak tukar kerajaan ini selepas Ogos. Jadi tuan-tuan di Selangor ini saya nak pesan, rakyat Selangor semua 56 don ni, kita kena send strong message kepada mana-mana parti. Kerja dia untuk jatuhkan kerajaan, bukan untuk membina negara. Kita kalahkan dia untuk election akan datang ni. Boleh? 12 hari lagi tak banyak. Semalam bila saya tengok satu hala tuju ekonomi yang dibentangkan oleh kita punya Perdana Menteri, bila saya tengok, saya cakap, kalau kita boleh bersama-sama Barisan Nasional Pakatan Harapan ini kekal bersahabat untuk 10 tahun akan datang, saya cukup percaya 10 inisiatif ekonomi ini pasti akan mencapai kejayaan. Sebab apa? Sebab yang paling penting ialah kalau kita ada hala tuju, tapi kalau kita tidak ada kestabilan politik, kesamaan dari segi menghargai rakyat di luar sana, tidak akan mungkin berlaku. Tuan-tuan, politik kita boleh politik siang malam, kita boleh bantai sana bantai sini, tetapi apabila kita tiba satu peringkat untuk memilih di antara rakyat, kepentingan rakyat dan kepentingan ahli politik, kita mesti utamakan kepentingan rakyat. Setuju tuan-tuan? Kalau setuju, saya bagi pihak Barisan Nasional, saya nak beritahu dari soal calon di Gombak Setia ini. Kalau kita tengok pada PRU 14, di Gombak ini ada 3 don. Gombak Setia, Sungai Tua, lepas tu Hulu Kelang. Ketiga-tiga ini Pakatan Harapan. Ketiga-tiga Pakatan Harapan punya. Sebab itu waktu saya terlibat dalam negosiasi seat, saya duduk di Selangor, saya duduk di Negeri Sembilan, saya duduk di Penang, saya duduk di Kedah, Kelantan, Terengganu. Mula-mula saya ada persepsi, saya cakap ini boleh ke Pakatan Harapan ni lebih kurang dengan kita. Saya sendiri tak yakin. Tapi bila dah duduk, saya nak beritahu tuan-tuan, saya tak sangka bahawa mereka ini sanggup berkorban banyak seat dia di Selangor ini untuk bagi rakan Barisan Nasional. Kenapa? Kerana dia menghargai keikhlasan kita bersama-sama mereka menujukkan kerajaan perpaduan ini. Hari ini kita bagi sokongan untuk tubuh kerajaan, dia resip roket dengan kita untuk bagi kita bertanding di Selangor. Walaupun kita hanya menang 5, tapi hari ini kita bertanding 13. Betul?
12. Bermakna 5 macam 7 ekstra dia bagi kita. Kita bagi dia sekali saja untuk menubuhkan kerajaan perpaduan bersama kita. Tuan-tuan, kekalkan persahabatan ini, politik ini kita semua bersahabat. Jangan politik sampai kita jumpa orang kita nak perang. Besok kalau kita nak meninggal ataupun kita dah meninggal, siapa nak angkat mayat kita? Selepas PRU 15 yang lalu, apabila kita tidak ada satu parti pun yang menguasai kerajaan atau boleh menubuhkan kerajaan, sayalah orang yang pertama cakap secara terbuka. Secara terbuka, saya cakap kita kena tubuhkan kerajaan unity, kerajaan perpaduan. Pada ketika itu orang tanya saya, kenapa? Saya cakap, kalau kita tangguh penubuhan kerajaan ini, dia akan memberikan satu kesan yang tidak bagus kepada negara. Sebab kita dah tunggu lama. Akhirnya, saya buat keputusan sebagai ahli parlimen. Saya jumpa Presiden UMNO. Saya beritahu dia. Saya cakap, Datuk Seri Presiden, kita kena bantu negara ini untuk kita tubuhkan kerajaan. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak menubuhkan kerajaan, maka dia akan jadi macam di Thailand. Dah berapa bulan lah, tak boleh wujud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya buat keputusan untuk sokong bersama-sama mewujudkan kerajaan perpaduan ini dengan Pakatan Harapan, kerana ada sebab. Bukan tak ada sebab. Banyak orang tak tahu sebab. Tapi saya tengok sebab, banyak sudut yang saya tengok. Salah satu daripada sudut sebab ataupun alasan yang saya katakan bahawa Barisan Nasional ini kalau boleh bekerja sama dengan Pakatan Harapan, kita akan dapat mewujudkan satu kerajaan yang stabil untuk negara ini. Kerana apa? Kerana kedua-dua parti ini, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, mereka ini kedua-duanya mempunyai pengalaman untuk membangunkan negara. Saya cerita ini kerana ada fakta. Saya nak cakap dengan tuan-tuan. Mari kita tengok pada 208. 208 di Selangor, Barisan Nasional kalah. Barisan Nasional kalah 208, 2013, 2018. Kita kalah 3 penggal. Sebelum itu, Barisan Nasional kontrol Selangor ni selama 50 tahun lebih. Apa kita buat di Selangor? Kita membangunkan Selangor. Bila Selangor ni dibangun, bila sampai 2008, 2013, 2018, saya tengok bahawa Pakatan Harapan ini boleh sambung pembangunan itu. Sebab tu hari ini kalau kita tengok, dalam negeri di Semenanjung Malaysia ini, salah satu daripada negeri yang boleh dibangunkan dengan begitu sempurna ialah Selangor. Sebab apa? Kalau kita tengok dari segi banyak benda lah. Kalau cerita pasal GDP ini, GDP terbesar di Selangor. Kalau cerita pasal dia punya reserve di Semenanjung ini, Selangor lah paling banyak sekali. Jadi kalau kita tak tahu mentadbir negeri, dia tidak akan ada statistik yang saya sebut ini. Kita tengok contoh, ada satu parti yang memerintah 30 tahun dalam satu negeri. Tu, di hujung sana. Di hujung utara sana. 30 tahun. Sehingga hari ini, ramai daripada rakyat negeri tersebut terpaksa keluar cari makan. Terpaksa pergi keluar bekerja. Sebab 30 tahun memerintah negeri tak boleh membangunkan negeri. Jadi apabila saya argue benda ini, ada orang tanya saya, Datuk, mana boleh you compare Selangor dengan Kelantan? Saya cakap, pasal apa tak boleh compare? Dia cakap, Kelantan, kita tak disokong oleh federal government. Masa Selangor tu sokong ke federal government?
Tetapi masing-masing boleh buat kepimpinan masing-masing di setiap negeri kalau dia memerintah. Sebab tu saya selalu tekankan, nak pilih pemimpin, nak pilih rakan politik, mestilah kita pilih orang yang mempunyai sehaluan dengan kita. Tujuan bukan semata-mata politik, tetapi untuk rakyat jelata di luar sana. Itu sebenarnya.